Din? Aku boring ke Din? Kalau hang boring, kita ada satu program sukan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Pada hari Sabtu, jam 9 malam, saksikan kami di Arena Podium. Salam #09Educator. Saksikan kami secara live di Arena Podium setiap hari Sabtu jam 9 malam. Jangan lupa saksikan kami di Arena Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita pada malam ini, Pak Non. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kita konti lagi Din. Konti lagi dalam Arena Podium. #09Educator. Okey Din. Malam ni pakaian kita lain sikit. Lain sikit. Kita jadi tahulah Din main daripada mana. Kita ada pasien ni tadi ni. Dia terus tak dan tukar, tapi macam tu lah, kita macam lebih kurang manager. Ya. Pak Non ni kira ibarat coach. Ya, kenalah dengan apa orang kata kemungkinan tajuk kita pada malam ni. Manager ni dia kena cari duit, kena fikir macam mana lah. Dan coach pula nak kena fikir urus taktikal. Ya, taktikal macam mana nak jalani latihan Din. Okey Din, apa khabar Din? Khabar baik Pak Don. Bersama juga Pak Don malam ni. Terima kasih yang hadir pada malam ini. Okey, terima kasih juga kepada semua penonton yang tak jemu. Tak jemu menanti kami pada setiap kami di setiap hari Sabtu jam 9 malam Arena Podium. Okey. Betul itu Pak Non. Jadi program kita pada malam ini Pak Non. Okey, program kita pada malam ni Din Football History. Ya, MSSM. Ya. Okey, seperti mana yang kita tahu orang kata apa sejarah MSSM bola sepak ni. Orang kata apa dapat memberi impak ataupun ada hal tuju contoh boleh jadi contoh pada jurulatih-jurulatih yang current coach. Ya, okey, banyak kejayaan yang telah capai, tak kiralah di peringkat umur bawah 12 ke, bawah 15 ke, bawah 18 ke, semuanya ada. Betul. So jadi malam ni Din, kita bawa kelainan sikit. Ya, kita nak tapi panggil. tak lupa sebab apa kita buat program ni, kita nak kembali semangat yang Ya, hilang. kita tak lupa supaya kita jadikan kenangan ataupun pengalaman yang lama tu untuk memulihkan semangat yang hilang tu. Ya, kepada yang hadir juga jangan lupa kita juga sediakan CJ penyertaan dan juga soalan-soalan yang akan diberikan, akan dapat hadiah istimewa. Hadiah istimewa. Tak lupa juga terima kasih kepada sponsor kita Din. Iaitu Kopi Gantung dan juga Arten Energy Drink. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kita. Okey, Pak Don. Okey. Kita nak tengok hari ni tetamu kita ni ramai. Dan juga hari ni pun kita buat kelainan. Ya, kita buat kelainan malam hari ni sebab orang dapat ada kekangan-kekangan yang tak dapat dielakkan. Tapi kita tetap laksanakan. Itu adalah tanggungjawab. Kita buat secara penuh kuat lah. Orang kata tukar pula. Asyik tu tengok Arena Podium ni boring ni. Tahu dah lepas ni apa. Hari ni kita buat surprise. Ya, kita akan terus direct bersama dengan orang apa? Manager, coach, okey. Tetamu-tetamu kita bawah 15 tahun, bawah 18 tahun. Macam mana mereka uruskan pelajar-pelajar sekolah kita ni waktu mereka jadi seorang pengurus, jadi seorang jurulatih,
pergi ke MSSM dan juga mencapai kejayaan yang mereka capai. Jadi kita nak banyak tanya pasal pengalaman mereka. Jadi benar kita nak tanya apa kat mereka benar? Okey, yang pertama kita akan tanya dari aspek orang kata apa, kita ada tetamu kita iaitu Cikgu Azrin, iaitu mantan dan juga jurulatih. Bola sepak MSSM. Cikgu Azrin ni rajin dengan kita ni. Betul dia memang dan juga dia pernah bantu kita. Betul dalam menjalani konti waktu dia tengah berada di luar kawasan. Okey, soalan yang kita akan tanya dari aspek orang kata pengalaman. Pengalaman Cikgu Azrin sendiri dalam menguruskan program pembangunan semasa beliau menjadi PT dan juga jurulatih. Betul. Dan juga ada juga Cikgu Jan daripada CLW. Cikgu Ani. Yang kita sendiri juga akan mengemukakan soalan-soalan orang kata apa lebih kepada mereka merupakan seorang jurulatih dan juga manager. Macam dia kata tadi ni manager, ni coach. Ni tema ni. Tema ni. Jangan anggap kita awak tak sama ni dulu. Ni tema. Ni kira ibarat manager lah. Ni ibarat jurulatih pakaian ni sebenarnya. Soalan juga kita akan tanya lebih kurang soalan orang kata apa pengalaman mereka dalam mengendalikan orang kata apa jurulatih. Macam Cikgu Ani, lepas tu Cikgu Jan selaku manager. Macam mana pengalaman mereka sehingga mereka pernah mencapai kejuaraan dalam kita sentuh sikit dia Cikgu Jan dengan Cikgu Anik ni duk SMK Syed Alwi. Kalau kita ni daripada zaman kita kecil pun kalau kita dengar SMK Syed Alwi ni, oi dahsyat benar. Dari aspek bola sepak ni memang kita tabik lah sebab olahraga pun edak nombor 1, tak nombor 1 nombor 2. Depa ni telah melahirkan orang kata banyak insan. Kemenjadian murid. Yang tu yang kita nak. Terima kasih kepada sektor pembangunan murid di bawah unit sukan. Tanpa mereka tak ada lah arena podium untuk kita ceritakan semangat yang hilang contoh-contoh dulu-dulu ni. Dengan unit sukan ni kita berharap agar arena podium ni dapat diteruskan lagi. Dapat diteruskan lagi. Tapi orang kata apa? Dalam masa yang sama tu kita nak bangkitkan balik contoh-contoh pasal bola sepak ni bukan? Macam mana dia urus apa ni kan. Betul. Lepas tu untuk yang soalan yang ketiga juga kita nak tanya tentang ada 3 orang coach ni yang menguruskan tentang program PLD. Yang macam mana depa pilih pemain untuk nak mewakili Perlis ke peringkat MSSM. NFDP pun ada dengan kata National Football Development Program. Dengan program tu ada kemenjadian murid kita dengan kata pernah berjaya sampai ke peringkat Liga Malaysia. Nak tahu siapa kita tunggu lagi kita tunggu sebentar lagi. Dan juga terima kasih yang menonton pada hari ini. Kita akan teruskan dengan tetamu-tetamu kita. Dan juga kita akan berjumpa selepas ini. Dalam kita akan berehat seketika tengok iklan sponsor. Jadi tunggu dan kita tunggu selepas ini #09Educator Arena Podium.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam hashtag Corona Indicators. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk menceritakan sedikit berkaitan dengan pengalaman dalam bidang bola sepak, di mana kalau diceritakan daripada awalnya, pengalaman sebagai seorang pemain ini, saya bermula sebagai seorang pemain bola sepak bawah 12 tahun bagi Negeri Perlis, dan selepas itu bila selesai saja tamat pengajian di Institut Perguruan Darul Aman sebagai seorang guru, saya ditempatkan di negeri Perak dari Rizwan, dan di situlah sebenarnya turning point terhadap apa yang pencapaian saya dalam bidang bola sepak ini, di mana di situ di Perak itu saya bermain dengan pasukan bola sepak Jabatan Pendidikan Daerah Hulu Perak, dan kami telah berjaya menjadi Johan selama 5 tahun berturut-turut bagi Johanan PSKPP bagi negeri Perak. Jadi di situ apa yang menariknya ialah saya sudah ada seorang peminat yang tersendiri, di mana pengadil pelanan tu selesai setiap kali habis saya game tu, dia akan turut saya pergi ke tepi padang, dan dia memujuk saya lah untuk berhijrah ke Ipoh untuk bermain untuk kelab-kelab yang ternama di Ipoh lah kan. Jadi ada satu johanan tu, di mana dalam johanan bola sepak Liga Tapping, pasukan Lembung FA yang saya wakili telah berjaya ke final, dan bertemu dengan IRC Sungai Siput, dan pada pelanan akhir itu turut dihadiri oleh Raja Ahmad Zainuddin, iaitu mantan pengurus bola sepak Perak, dan yang naiknya pada pelanan akhir itu saya telah menjaringkan 2 gol, dan dia berminat dan dia menawarkan saya untuk menjalani latihan bersama pasukan Perak. Jadi pada ketika itu saya berada di daerah Gerik, dan adalah amat sukar bagi saya untuk menjalani latihan di Ipoh. Jadi saya terpaksa tolaklah tawaran itu. Jadi bila saya balik ke Perlis pada tahun 2000, sekali lagi pada tahun 2001, pasukan Perlis telah menawarkan saya untuk menjalani latihan bersama pasukan bola sepak PFA Perlis. Jadi mungkin nasib tak menyelbahi. Pada pelanan persahabatan, kira-kira lebih kurang dalam seminggu untuk nak sign kontrak tu, saya mengalami kecederaan lutut. Jadi berdasarkan apa yang coach nasihatkan, supaya saya berehatlah. Jadi supaya itu saya banyak terlibat dengan pasukan bola sepak Negeri Perlis dalam jabatan-jabatan, dan juga dalam peringkat beliau untuk pertandingan peringkat kebangsaan, dan dalam pertandingan yang disertai di peringkat kebangsaan, banyaklah kejayaan yang saya telah capai, khususnya dalam PSKPP, MSKPPM ataupun SKPPM. Saya dalam maksak dan sebagainya, di mana di peringkat johanan beliau saya telah menjadi tempat ketiga johanan peringkat kebangsaan, dan dapat menjadi gol terbanyak sebanyak 2 tahun berturut-turut. Jadi seterusnya untuk PSKPP atau MSKPPM bagi Negeri Perlis, kami telah berjaya 2 kali mendapat tempat ketiga. Itu sebagai pemain. Seterusnya yang terbaru ialah pada tahun 2018 kami telah berjaya menjadi Johan tandingan bola sepak maksak tandingan bola sepak anggota KK Tangga Kerajaan di Johor Bahru, lanan final di Pasir Gudang, Stadium Pasir Gudang bertemu Perak, dan kami menang 1-0, dan itu adalah satu sejarah yang tercipta khususnya bagi Negeri Perlis. Perlis juara tandingan maksak bagi tahun 2018. Jadi sebagai pemain itulah apa kejayaan-kejayaan yang telah capai. Sebagai jurulatih pula, saya telah melibatkan diri sebagai seorang jurulatih bola sepak pada tahun bila balik ke Perlis. Di sekolah pada masa itu di Perak pun memang terlibat dengan jurulatih sekolah, tapi bila balik ke Perlis saya terlibat dengan jurulatih pasukan MSSPS, Majlis Sukan Sekolah Negeri Perlis.
Dan pencapaian saya adalah 2 kali telah menjadi tempat ketiga sebagai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak MSSM. Sebenarnya sebagai pada tahun 2014 saya telah dilantik sebagai seorang pengurusi teknik Majlis Sukan Sekolah Negeri Perlis. Jadi inilah satu inilah satu pencapaian yang cukup hebat, di mana pada tahun 2014 Perlis telah dipilih sebagai pengelola kejohanan dan kami telah berjaya menjadi johan ataupun juara keseluruhan bagi kejohanan bola sepak MSSM pada masa itu. Jadi saya masih teringat di peranan akhir itu yang diadakan di Stadium UiTM Marau yang turut dihadiri oleh Tuanku Raja Muda, di mana kita telah menangi peranan itu dengan kedudukan satu sama dan akhirnya kita menang melalui sepakan penalti. Saya boleh bayangkan pada ketika itu peranan itu berlangsung pada sebelah malam dan banyaklah penonton, ramai penyokong-penyokong yang datang, dan bila sepakan terakhir itu yang menyebabkan kita dinobatkan sebagai juara itu, penonton telah begitu ramai masuk padang. Jadi hingga tak terkawal. Ini adalah satu yang amat membanggakan. Sampaikan pada ketika itu Tuan Timbalan Pengarah bahagian sukan Encik Amilis datang pada saya menyatakan bahawa hang diri kita bukan saja hebat di segi pengelolaan, tapi telah hebat juga dalam pencapaian. Jadi bayangkan pasukan Perlis pada ketika itu yang kecil, Perlis ni kecil, tapi dengan pemain-pemain yang terhad di segi pemilihan pemain dan sebagainya, tapi kita berjaya telah mengalahkan pasukan-pasukan yang lebih hebat, pasukan-pasukan yang pada ketika itu yang kuatlah pada ketika itu, seperti Kedah, Selangor, Kelantan dan sebagainya. Dan kalau dikatakan nasib pada gitu, kalau dikatakan nasib, kita telah berjaya menjulang semula atau mempertahankan kejuaraan pada tahun 2015 di negeri Kedah, di mana Kedah pada ketika itu tuan rumah. Kita telah berjaya sekali lagi menjadi juara keseluruhan bagi kejohanan bola sepak MSSM. Ini adalah pencapaian yang memang bagi saya cukup hebat dan amat membanggakan, sebahagian daripada sejarah dalam hidup saya sebagai seorang pengurusi teknik, mantan pengurusi teknik. Namun begitu, pada tahun 2016 ketika pertandingan itu berlangsung di Selangor, pada ketika itu kita memang cukup bersaing sengit dengan Selangor lah untuk merebut juara keseluruhan. Tapi nasib tak menyebelahi, di mana kita tewas dua mata dengan Selangor, dan kita dinobatkan sebagai naib johan. Jadi 2 tahun berturut-turut sebagai johan dan 1 tahun sebagai naib johan keseluruhan. Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan memang diakui lah, memang agak sukar untuk mencapai sesuatu yang menakjubkan ini, dan hingga sekarang kita sedang berusaha. Saya yakin Jawatankuasa Pembangunan Bola Sepak Negeri Perlis di bawah pengurusi teknik yang baru, Cikgu Nasrul, telah berusaha sedaya upaya untuk cuba mengangkat semula pasukan bola sepak MSSM ni ke landasan yang untuk menjadi juara semula, dengan sokongan daripada semua barisan kejurulatihan. Apa yang penting di sini ialah apa yang kita usahakan dalam mencapai sesuatu yang bermakna itu pada tahun 2014, 2015 dan juga 2016. Yang paling penting ialah komitmen teamwork yang saya ada pada ketika itu. Supaya saya sebagai pengurusi teknik, jurulatih dan juga jawatankuasa ahli jawatankuasa dalam pembangunan bola sepak, program yang telah kami rancang bermula daripada tahun 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi banyak telah melahirkan bakat-bakat yang diketengahkan hingga ke peringkat antarabangsa, di mana antara salah seorang pemain yang kita ketengahkan ialah Ifat yang sekarang ni sedang beraksi bersama pasukan Kedah Darul Aman. Syawal, kita ada Syazwan Zaino juga, sebahagian daripada pemain-pemain yang telah dilahirkan daripada pembangunan bola sepak Negeri Perlis pada ketika itu. Jadi komitmen, rakan-rakan,
Saya mengucapkan terima kasihlah terhadap apa yang dicapai ini bukanlah kejayaan yang saya ciptakan seorang diri, tapi ini adalah suatu kejayaan yang diciptakan hasil daripada komitmen daripada semua pihak, daripada rakan-rakan dalam Jawatankurusan Pembangunan Bola Sepak, daripada kebasan kejurulatihan, pegawai kejurulatihan dan Jabatan Pendidikan Negeri, khususnya di unit sukan yang telah banyak membantu dalam mencapai misi yang bagi saya satu yang cukup mustahil, tapi kita telah berjaya merealisasikan dengan komitmen semua pihak. Jadi alhamdulillah, diharapkan walaupun ini sebagai satu sejarah dan pastinya sejarah ini akan berulang semula, tapi dengan hasil memerlukan komitmen dan juga kesungguhan daripada semua pihak untuk kembali merealisasikan sebagai Perlis sebagai juara bola sepak MSSM untuk masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey. Pengalaman bawa bola MSSM ni bawah 18 tahun. Saya dengan Cikgu Anik lah selalunya. Kalau bola 18 ni ada jugalah macam Cikgu Azizul, Syabudin Kadir, Cikgu Azhar yang terlibat dengan MSSM lah untuk bawah 18 diperlis lah. Okay. Saya selaku pengurus pasukan lah, pengurus pasukan Perlis bawah 18, ikuti Ketua Jurulatih Cikgu Anik dan asisten dia Cikgu Syabudin Kadir, dan seorang lagi Cikgu Iman daripada teknik vocational kanak. Selalunya kami berempat lah untuk ke MSSM bawa pasukan bawah 18 Perlis ni. Tahun pertama kami bawa ni di Selangor, MSSM Selangor tahun tu 2017. Selangor 2017 kami layak sampai ke suku akhir. Kami tewas dengan pasukan tuan rumah Selangor, dan pasukan Selangor tu juga Johan tahun tu. Dan pasukan kami waktu first group tu kami menang dengan kita menang dengan Putrajaya. Kita menang dengan Putrajaya first game. Second game tu dengan Terengganu. Dengan Melaka. Dengan Melaka kami seri. Lepas tu kami layak ke suku. Kami tewas dengan Selangor 2-1. Kami skor dulu. Lepas tu second half baru lepas skor 2-1 kami tewas. Okey. Macam mana coach? Daripada segi game lah, game pasukan Perlis ni budak-budak banyak yang berbakat lah. Dari segi game tak dinafikan lah, banyak tim yang takut dengan Perlis ni walaupun kita kecil. Tapi selalunya tim yang kita pukul peringkat kumpulan tu dia akan pergi ke final dan dia champion. Tu kita pelik tu. Ya, betul-betul. Okey, contohnya di Pulau Pinang lah. Di Pulau Pinang peringkat kumpulan kami jumpa Sarawak. Kami dah makan Sarawak 2-1 dan kita layak ke suku akhir. Kita jumpa Kedah. Kena dengan Kedah 2-0 lah. Tapi pasukan Sarawak yang kita makan di peringkat kumpulan tu dia layak ke final. Ya lah. Ke final jumpa JDT. Okey. Lepas tu tahun seterusnya tu sebelum Covid lah kita pergi Kelantan ya. Okey, Kelantan. Last kali Kelantan. Kita berjaya dalam peringkat kumpulan tu, kita jumpa Kedah. Kita makan Kedah 1-0. Tapi dalam tournament MSM tu Kedah champion. Dengan Kedah tu kami menang 1-0. Dengan Negeri Sembilan kami seri 1-1. Satu lagi kita seri dengan kita menang kita seri dengan Perak. Dengan Perak. Jadi dalam kumpulan kami tu mata semua sama. Empat negeri tu sama, 4 mata. Tapi disebabkan kalah jaringan saja, Kedah yang layak. Kedah layak sampai ke final dan Kedah champion. Walaupun kami tewaskan Kedah pada peringkat awal kumpulan tu. Sebab tu tim 18 kita kena berantu je nah. Kita berantu sebenarnya. Saya ingat peringkat kumpulan ni game first tak boleh menang asal. Kita bagi galak. Kalau kita menang game first ni mesti kita pukul champion lah. Tapi sebaliknya berlaku di suku akhir macam tu lah. Betul lah. Kita akan tengok di suku akhir. Mungkin banyak lagi kita kena belajar lah. Okay, dari segi game tournament ni macam mana kan.
Tapi tak dinafikan lah, budak-budak kita banyak yang dah berjaya dengan tim-tim luar lah. Daripada segi saya, Cikgu Hafiza dan coach-coach dia pun kami kecewa lah dari segi ke mana budak-budak kita akan pergi lah. Okay. Akan pergi selepas habis bawah 18 tu semua lah, sebab kita tak ada pasukan Liga Perdana. Dia tak ada Liga Perdana ataupun Liga Super ni, budak-budak kita takkan terlibat dengan tim belia dan presiden lah. Tak ada. Dan terpaksa kat luar, cari makan kat luar. Okey. Untuk cari makan kat luar ni susah lah. Macam kita nak pergi ambil tempat orang di tempat orang. Okey. Nak fight tempat. Nak fight tempat. Tapi ada juga pemain-pemain kita yang berjaya duduk dengan tim Melaka lah. Melaka kita ada, PJ City, Perak, Kelantan, PDRM, Polis. Ada banyak player-player kita yang berjaya lah peringkat tu. Selain daripada kami bawa MSM tu, kami juga bawa Alliance Cup lah. Alliance Cup yang budak kita pernah pergi sampai ke Bayern Munich. Sampai ke Bayern Munich, budak kita pernah pergi. Sebelum Bayern Munich tu dia pernah buat select dulu dalam Malaysia ni. Dan lepas habis select dalam Malaysia, dia dapat pergi ke Bali. Bali bersama dengan coach. Lepas tu select Asia Tenggara. Dalam Asia select pula, dia akan pilih the best ke Bayern Munich. Dapat lah. Nama budak tu nama apa nama? Amirul Zuaiman Asmali. Sekarang ni budak dia tengah main dengan Liga Super PJ City. Budak player tu. Umur muda lagi 21. 21 dah panggil collab untuk Liga Super dah. Kalau diikutkan dari pengalaman tu, player-player ni ramai yang berbakat lah. Budak-budak ni memang ramai yang berbakat. Tapi masalah kita ni, kita tak ada tim. Lepas habis sekolah tak ada tim lah. Terpaksa pergi negeri-negeri lain untuk bermain lah. Jadi kita rugi kat situ lah. Kita memang nampak mereka memang berbakat lah. Bila nak pergi ke negeri lain, faham lah. Okay. Bagi saya lah, harapan seorang pengurus ni, kalau boleh tu kami nak champion lah MSSM. Tak pernah champion lagi lah semenjak saya jadi pengurus ni. Kalau boleh nak champion, nak menjadi juara, nak melahirkan pemain-pemain negeri Perlis ni ke peringkat yang lebih tinggi lah dalam Liga Malaysia ni. Dan nak bersaing dengan negeri-negeri besar seperti JDT, Selangor. Kita nak tengok dalam TV tu, ni budak Perlis. Bila kita tengok budak Perlis bermain dalam TV ni, dalam Liga Super ni, kita rasa satu kepuasan. Sebab kita tengok kita yang bawa, kita training. Walaupun dia main di peringkat tinggi, kita tahu dia budak ni kita pernah training. Kita pernah mengurus dia. Kita rasa benda tu satu kepuasan untuk kita. Okay. Bagi saya, harapan saya, bila dah bersemuka dengan budak-budak ni, mestilah nak training lah. Bukan takat budak dia ketak kaki, coach pun dia ketak kaki juga. Nak pergi ke Padang. Okey, jadi itulah impian kita selama ni, dekat 2 tahun dah tak training. Jadi di Perlis ni memang impian kami. Macam saya sendiri, saya pernah champion dengan tim bawah 15 Perlis. Pernah champion MSM. Cuma dengan tim bawah 18 ni belum ada rezeki lagi. Tapi saya percaya Perlis walaupun kita kecil, sama juga dengan macam kita nak lawan motor lah. Seperti motor Honda Cup nak dengan lawan motor Y15. Tapi saya dah biasa bakat budak, tak mustahil. Kalau joki yang naik Honda Cup tu, kita bikin blok, buat piston dia bagi elok, semua kan hit dia bagi elok, tak mustahil motor Honda Cup tu boleh pukul motor Y15. Itu impian kita. Itu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect semua atas. Okey, di sini adalah barisan coach yang memimpin pasukan Perlis bawah 15 tahun. Di sini kami akan ceritakan sikit pengalaman kami mengenai kami bawa tim bawah 15 ni lah untuk MSSM. Okey, bawah 15 ni yang kami buat adalah bertempat di SSM Perlis. Dan players terdiri daripada 25 orang yang kami pilih yang terbaik dan dimasukkan ke SSM. Okey, baik, di peringkat Perlis ni
akan ada pertandingan dan kami akan pilih di situlah untuk pemain-pemain Perlis yang terbaik lah. Di sekolah harian juga kami akan pilih juga untuk pemain-pemain yang terbaik yang boleh diserahkan ke SSN. Sepanjang pengalaman saya ni, sekolah biasa ni ada juga player yang bagus yang kami serahkan ke SSN untuk mewakili bawah 15 ke MSSM. Selalunya setiap tahun ni mungkin ada 2 atau 3 orang lah yang murid yang terpilih daripada PLD. Di sini kita ada 3 PLD yang kita buat di Perlis ni, iaitu di Syed Alwi, Syed Sirah dan Padang Besar, iaitu sekolah Datuk Jaafar Hassan. Itu adalah player-player yang kita pilih daripada PLD. Tahniahlah kami ucapkan kepada pelatih-pelatih PLD daripada cikgu kita yang melatih dan melayakkan murid-murid mereka ke SSN, seterusnya mewakili Perlis MSSN. Itu dia pengalaman yang kami buat untuk pilih player. Baik dari segi pemilihan budak ni, kita pilih yang berkualiti lah. Kita akan pilih yang berkualiti, yang kita pilih melalui kejohanan MSSSPS. Dan budak yang terpilih ini tidak terdiri daripada SSN saja. Kita akan pilih yang terbaik untuk mewakili Perlis ke peringkat MSSN. Bagi goalkeeper pula, saya serahkan kepada Cikgu Rashidan atau Coach Shidan untuk cerita sikit pengalaman dia, macam mana kami pilih goalkeeper ni untuk mewakili Perlis ke peringkat MSSN. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Fizi selaku pelatih bawah 15. Dan saya sebenarnya ialah secara realitinya saya didaftarkan dalam tim bawah 15 ni ialah sebagai fisioterapi. Tetapi secara betulnya saya sebenarnya adalah jurulatih penjaga gol yang melatih ke semua penjaga gol di peringkat bawah 12, bawah 15 dan bawah 18 tahun. Jadi bagaimana saya menguruskan macam mana untuk melatih penjaga gol saya ni ialah dengan membuat jadual-jadual yang tertentulah, sebab tahap kemampuan untuk penjaga gol bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun adalah berbeza. Sebab di mana budak bawah 12 tahun dia masih dalam proses untuk mengenali ataupun untuk mempelajari teknik-teknik untuk bermain sebagai seorang penjaga gol. Selepas tu budak-budak yang dah mahir di bawah 12 baru kita akan terapkan ke peringkat bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun. Jadi cara latihan tu adalah amat berbeza. Budak pada bawah 12 tahun ni kita perlu lebih kepada taktikal dan teknik untuk mengendali, untuk menguasai kemahiran penjaga gol. Dan seterusnya sampai ke peringkat bawah 15 kita terus akan mengajar kepada taktikal dalam menjaga gol. Maksudnya dia perlu tahu sudut-sudut untuk menjaga gol, dan seterusnya lebih expert lagi bila dah ke peringkat bawah 18 tahun. Jadi semua tu saya akan gabungkan bila dah masuk ke tahap untuk ke MSSM tu lah. Dan sebelum kita nak ke MSSM tu, kita akan buat rekrut dulu lah untuk penjaga gol ni. Kita akan buat selection di mana setiap pertandingan MSSPS saya akan membuat pemilihan lah di setiap pertandingan. Kalau peringkat sekolah rendah dia ada peringkat PKP dan seterusnya ke peringkat negeri Perlis, dan saya akan buat pemilihan lah mengikut tahap pemain tersebut. Untuk bawah 15 tahun saya akan buat tinjauan jugalah di peringkat kejohanan zon. Kalau di peringkat bawah 15 ni dia ada zon, peringkat zon, dan selepas peringkat zon dia akan terus ke peringkat negeri. Di situlah saya akan buat pemilihan untuk mengenal pasti kemampuan penjaga gol di peringkat bawah 15 ni yang ada di negeri Perlis. Dan seterusnya sama juga untuk bawah 18 pun saya akan membuat tinjauan di semua pertandingan di peringkat zon dan di peringkat MSSPS. Jadi semua tu saya akan bersama-sama rakan-rakan untuk meninjau setiap perlawanan untuk mencari penjaga gol yang berkualiti lah untuk dibawa ke peringkat MSSPS. Okey, justru itu saya pun bukan cakap melatih pasukan untuk MSSM, saya juga menjadi jurulatih penjaga gol untuk Sekolah Sukan Negeri Perlis. Sekolah Sukan Negeri Perlis.
Baik, pengalaman saya mengajar ni, kalau first batch untuk yang dah berjaya ke peringkat yang terbaik ni ialah penjaga gol Kedah lah sekarang ni, Muhammad Ifrat Cik Kasim tu ialah adalah produk yang pertama saya lah sebagai seorang jurulatih penjaga gol di Negeri Perlis ni lah untuk peringkat MSS PS dan terusnya ke peringkat MSSN. Okey, saya celah sikit Coach Syed. Kita cerita sikit pengalaman kita ni semasa kita nak bawa players ni. Semuanya ada 18, 2 goalkeeper. Pada tahun yang tertentu tu kita cuma bawa 1 goalkeeper saja. Jadi kita cerita sikit pengalaman kita tu. Macam mana kita korbankan 1 keeper dan kita bawa 17 player untuk main dalam game kita di MSSN tu. Tahun bila tu? Tahun bila? 2015 rasanya. 2015 kita bawa bawa Jat. Saya Jat ni. Kita bawa Jat. Masa tu dia abad struggle lah sebab kita nak pilih, nak cari pemain penjaga gol ni. Kalau di Negeri Perlis ni memang sukar lah untuk mencari seorang penjaga gol yang pengalaman yang berkaliber lah. Yang berkaliber lah sebab masa tu bawa 15 kan bawa 12. So bawa 12 pun kalau di 12 pun ada dulu sekali 12 pun kita dah bawa seorang je penjaga gol untuk ke peringkat MSM. Jadi jurulatih yang melatih tim tu dia amat struggle lah. Dia dalam game tu dia perlu berhati-hatilah untuk jaga dia punya tahap dia punya kecergasan penjaga gol tu lah. Sebab kita nak pastikan dia sepanjang kejohanan tu dia perform lah, dia dapat perform dan dia menjaga keselamatan diri dia lah supaya dia tak cedera. Itulah cedera jadi masalah bagi kami lah untuk kalau cari players untuk gantikan goalkeeper ni. Jadi situlah kami agak tertekan sikit lah pada ketika tu. Okay, untuk bawah 15 ni kami akan pilih yang terbaik lah di kalangan dalam Perlis ni. Yang saya kata tadi terdiri daripada PLD lah. Semasa training di SSN pun dia ada cukup dah 18 players sampai ke 25 players. Kadang-kadang kami cuba juga panggil daripada PLD murid-murid player yang berpotensi untuk kami serahkan ke dalam MSSM. Ya, coach dah. Tanpa dua orang di sebelah saya ni pun, kalau tak ada mereka dua pun saya pun agak kekok jugalah. Kerana mereka dua ni merupakan tulang belakang saya lah dalam membantu saya untuk cari player untuk bawah 15. Seterusnya saya nak serahkan kepada pengurus saya untuk ceritakan pengalaman dia, macam mana dia cari duit, macam mana dia cari player, macam mana dia angkut player, macam mana dia jaga kebajikan players, kebajikan coach apa semua ni. Saya serahkan kepada Cikgu Dek. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus pasukan untuk bawah 15 kejohanan MSSM. Okey. Tanggungjawab yang diberi kepada saya tu agak berat jugalah dengan keadaan kita nak pergi ke kejohanan tu di mana kita kena siapkan pasukan, kita kena cari bantuan kewangan tambahan untuk pastikan segalanya cukup di sana. Kita tak ada masalah kepada pemain-pemain kita. Maksudnya apa yang pemain-pemain kita perlukan di sana, kita dapat sediakan. Maksudnya dari segi barangan, maksudnya macam kita nak dummy untuk setiap game, apa yang kita boleh bagi pada mereka. Okey, contoh untuk setiap untuk game kita, okey, kalau kita boleh menang, apa kita boleh bagi pada mereka untuk setiap game. Tu kita kena cari sponsor-sponsor dari luar. Maksudnya kita ni kena tebal muka lah. Nak berhadapan dengan sponsor-sponsor kita di luar sana, selain daripada bantuan daripada JPM lah, memberi bantuan kewangan, kita juga kena cari bantuan kewangan dari luar. Okey, selain itu saya juga diberi kepercayaan coach dari dalam tim 15 untuk membantu mencari pemain-pemain yang kita kira cukup level sampai level untuk kejohanan MSSM.
Kalau kita tengok di Perlis, kita tengok ramai orang boleh main bola sepak, tapi berapa ramai yang sampai level untuk boleh main di peringkat MSSM. Yang itu yang kadang-kadang kita dipertikaikan oleh jurulatih-jurulatih di sekolah-sekolah yang masuk kejohanan MSSPS, di mana kenapa pemain kami tak boleh wakil negeri, kenapa pemain kami tak dibawa, sebab kita cari pemain yang betul-betul capai level. Yang tu yang bermasalah. Maksudnya kita tak capai level, kita mungkin kita tengok dalam kejohanan MSSPS dia menonjol, tapi bila kita panggil dalam kem latihan bermain dengan pemain-pemain level sekolah sukan negeri, pemain-pemain di pusat latihan daerah, pemain-pemain sekolah harian biasa ni dia tak capai permainan tu. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah pada kita. Jadi harap selepas ni pengurus jurulatih dari sekolah-sekolah lain itu dapat memahami mengapa kami yang diberi kepercayaan sebagai pengurus para jurulatih terpaksa menolak pemain-pemain yang tak sampai level ni untuk bawa ke kejohanan tertinggi. Itu saja. Terserah balik pada Coach. Okay, saya sambung sikit mengenai yang Coach Dek beritahu tadi dari segi pemilihan players tu. Dia akan timbul juga pertikaian tiap-tiap tahun ni di Perlis ni. Apabila kita dah pilih budak ni, selalunya budak-budak ni terdiri daripada SSN. Dia ada dalam 18 ke 25. Saya sambung balik mengenai apa yang dikatakan oleh Cikgu Dek tadi. Dari segi pemilihan players untuk Perlis ni, kita akan cuba sehabis baik untuk pilih 18 terbaik untuk mewakili Perlis. Jadi di sini budak-budak yang terbaik yang kita pilih daripada bawah 12 daripada AP, dia akan diserap ke SSN. Jadi di situ budak bermula sampailah kepada kami bawah 15. Dan di sini kami akan pilih 18 players terbaik. Dalam yang kami pilih tu 8 players terbaik tu, kami akan tengok juga kejohanan di MSSPS yang macam Cikgu Dek kata tadi. Kalau ada player yang berbakat dan berpotensi, kami tidak ragu-ragu nak pilih dan kami tidak ragu-ragu nak buang players yang ada. Jadi kami akan pilih yang terbaik di kalangan 18 tu untuk mewakili Perlis. Jadi di sini pandangan coach-coach ni kita kena lebih sikit lah. Jadi kalau kita pergi ke level MSSM ni, level dia sangat tinggi. Tapi kalau kita tengok skop di MSSPS ni, kita akan rasa budak kita ni bagus. Jadi kalau kita comparekan dengan MSSM, dia tak akan capai level. Jadi budak-budak yang kita pilih ni, di kalangan 2-3 orang yang terpilih di kejohanan MSSPS ni, kami akan cuba bawa ke SSN. Di sana mereka akan training dengan budak-budak SSN yang dalam senarai 18 yang terpilih ni. Jadi di situlah kita tengok quality player tu. Kalau budak yang kita bawa di kalangan PLD ataupun kejohanan MSSPS ni, kalau dia melebihi budak SSN ni, kami tidak ragu-ragu untuk ambil mereka dan serapkan ke tim bawah 15. Itu mengenai pemilihan player lah. Dan kejayaan yang kami capai dalam 2-3 tahun kebelakang ni adalah di KL Cup lah. Di situ ke persiadaan untuk kami ke MSSM lah 2019 di situ kami bawa tim 15 lah, dan di sana kami telah menjadi juara lah. Di sana tu pun ada tim daripada Singapura, Indonesia, Selangor, banyaklah yang juara-juara daripada yang main di peringkat zon, dia akan bertemu di sana. Dan alhamdulillah lah kami tim yang pergi tu telah capai kejayaan lah, membawa kejayaan untuk Perlis. Tim yang kita bentuk tu tahun 2020 terbentuklah kita punya perancangan tu sebab disebabkan oleh pandemik COVID lah, sebab tak ada kejohanan MSSM. Tapi kalau ada kejohanan tu memang tim tu kita akan target untuk menjadi johan MSSM pada tahun 2020. Itulah yang kami buat daripada peringkat bawah
bermula daripada tingkatan 1, latih 2 tahun, dia akan main Piala KPM bawah 14 dan kami akan sambung untuk ke bawah 15 lah, MSSM. Di situ nampak cantik lah pergerakan, tapi kekangan yang kita dapat ni adalah tersangkut dengan pandemik ni lah. Jadi kalau budak tu berterusan, insyaAllah lah, kalau di kejohanan KL Invitation tu pun kita jadi champion, tak mustahil bawah 15 pun kita boleh champion, dan seterusnya budak ni akan bawa ke 18 lah. Jadi kesinambungan tu dia ada lah, daripada dulu bawah 12, 13, 14 dia main Piala KPM, seterusnya dia main MSSM dan seterusnya ke 18. Dan untuk tim tu juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada coach SSN, iaitu Cikgu Azhar dan Cikgu Azizul yang turut bersama dalam tim untuk kejohanan tu lah, kejohanan KL Cup tu. Betul dilatih lah Cikgu Azizul lah, yang membimbing kami juga lah, dan kami berlima ni bertanggungjawab lah untuk bawa 15 pada masa tu. Dan pada masa tu lah 2019. Betul. Okey lah. Okey, itu harapan kami lah. Harapan kami Betul, bagi saya, harapan untuk penjaga gol lah, untuk penjaga gol, untuk posisi penjaga gol ni, dia sebenarnya kalau penjaga gol ni sebenarnya dia memang jurulatih khas untuk melatih penjaga gol. Dia tak termasuk dalam jurulatih permainan ni. Dia memang khas untuk penjaga gol, dia melatih hanya posisi penjaga gol sahaja. Jadi harapan saya supaya ke depan ni kita dapatlah melahirkanlah penjaga gol yang berkaliber untuk mewakili, terutamanya khususnya untuk mewakili negeri Perlis lah, sebab kita sekarang ni negeri Perlis ni ketandusan pemain untuk mewakili ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi lah. Okay, itulah harapan saya supaya kita dapat melahirkan ramai lagi penjaga gol yang berkaliber lah ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Okay, bagi harapan saya pula untuk sebagai coach ya, saya ingin mengembalikan kegemilangan Perlis lah. Kita akan cuba bawa player-players yang berkualiti lah, daripada peringkat bawah seterusnya ke atas lah. Di situ dia ada tangga-tangga dia lah, dia akan bawa daripada bawah 12, 15 dan 18. Seterusnya player-player kita akan jadi player yang berkualiti lah, daripada bawah ke peringkat yang seterusnya. Ya, seterusnya harapan cikgu. Okey, harapan saya semoga guru-guru di sekolah, jurulatih-jurulatih di Negeri Perlis dapat membantu kami di barisan jurulatih yang membawa pasukan ke MSSM supaya mengembalikan semangat yang hilang untuk pasukan bola sepak di Negeri Perlis. Sekian saja. Tu dia bila kita dengar cerita pengalaman daripada umur 12, 15, 18 tahun, orang kata memang lekat. Tengok cara depa sembang tadi ni. Kita sampai macam ni dulu depa buat. Untuk nak mencapai kejayaan. Nak menang di MSSM tu tak mudah. Bukan mudah. Walaupun kita tahu peringkat MSSM, tetapi itulah peringkat tertinggi dalam orang kata apa? Di dalam aspek pendidikan ni dia. Terima kasih kepada semua yang setia menunggu dan mendengar daripada sahabat-sahabat jurulatih dan pengurus bola sepak MSSM sebelum ni yang telah mencapai kejayaan. Terima kasih kepada anda yang menonton pada malam ini, dan jangan lupa juga ada link kehadiran. Link soalan. Hadiah macam biasa akan menanti, jangan risau. Kita akan bagi pada semua pemenang. Dan anda boleh dapat CJ penyertaan. Itu yang nak. Okey Din, kita pun dah di penghujung rancangan. Din. Jadi kita nak ucapkan terima kasih. Okey, sangat ni. Sangat sungguh-sungguh. Kita mendengar. Kita mendengar orang olah-olahan supaya kepada semua pemain, jurulatih, pengurus pasukan yang mendengar ni, supaya orang kata ambil untuk menggantikan semangat yang hilang tu. Terima kasih kepada Tuan Pengarah kita yang merealisasikan arena podium ini untuk kita dapat cerita-cerita daripada jurulatih-jurulatih lama kita. Berpengalaman yang telah membawa satu kejayaan. Dan juga tak lupa dia juga sektor pembangunan murid kita, Cik Rashidi bin Cik Yuk yang banyak membantu untuk pembangunan murid. Betul. Dan juga tak lupa di unit sukan kita.
Cik Lutfi. Ya, Cik Lutfi sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak. banyak-banyak. Arena Podium. Iaitu selaku manager. Ya. Saya harap agar manager ni dapat dikekalkan. Kalau 60 tu naiklah 65 pencet. Ya, itu yang kita nak, Din. So, jadi kepada penonton, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada hari yang sama, minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Ya, bersama kita kami dalam Arena Podium. Arena Podium. #09Educator. Terima kasih. semua. Assalamualaikum. Aku boring ke, Din? Kalau hang boring, kita ada satu program sukan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Polis. Pada hari Sabtu, jam 9 malam, saksikan kami di Arena Podium. Salam #09Educator. Saksikan kami secara live di Arena Podium setiap hari Sabtu jam 9 malam. Jangan lupa saksikan kami di Arena Podium